1,139 dos vaksin telah diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun pada 27 April 2022 yang membawa kepada jumlah keseluruhan pemberian vaksin dos pertama kepada 19,537 dos, iaitu 45.5%. Menteri Kesihatan memaklumkan perkara itu semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga memaklumkan 591 daripada kanak-kanak dalam kumpulan umur tersebut telah menerima dos kedua vaksin, iaitu meliputi 1.4%. Dalam pada itu, liputan bagi penduduk negara ini yang telah menerima 3 dos vaksin adalah kekal pada kadar 65%. Menyertai sidang media, Yang berhormat Pihin Orang Kaisri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Ini bermakna dalam masa lebih kurang 1 bulan saja, hampir 50% kanak-kanak berumur di antara 5 hingga 11 tahun telah mencapai 1 dos vaksin COVID-19. Kepercayaan dan komitmen para ibu bapa dan penjaga yang secara sukarela berusaha untuk memastikan anak-anak bis kita dilindungi dari ancaman jangkitan COVID-19 adalah satu perkara yang sangat membanggakan. Dengan kita sudah hampir mencapai 1 bulan sejak pemberian vaksin di dalam kumpulan umur ini, terdapat kanak-kanak yang sudah mencapai masa untuk mendapatkan dos kedua vaksinasi berkenaan. Oleh itu, para ibu bapa dan penjaga adalah dialulukan untuk membawa anak-anak mereka untuk mendapatkan dos kedua bagi melengkapkan vaksinasi COVID-19 bagi kumpulan umur ini. Sebanyak 98 kes baru telah dilaporkan, iaitu 94 kes hasil ujian ART dan 4 kes adalah hasil dari 580 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam yang lalu. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 141,629 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula adalah seperti berikut. Terdapat 1 kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU, manakala 1 kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 153 kes telah disahkan sembuh, yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 140,575 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 836 kes, iaitu 17 kes sedang dirawat di hospital, manakala 819 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Semasa sidang media, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri memaklumkan pada menjunjung titah perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 memaklumkan beberapa pengemas kinian terhadap garis panduan fasa awal endemik di bawah rangka kerja Pelan Pemulihan Kebangsaan COVID-19 yang telah dilanjutkan sehingga 31 Mei 2022. Merujuk kepada kenyataan media Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 yang telah diumumkan pada hari Jumaat 22 April 2022, yang mana pengandalian acara sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun 1443 Hijrah di rumah-rumah persendirian adalah dibenarkan untuk keluarga terdekat sahaja mengikut kapasiti perkumpulan ramai yang dibenarkan pada masa ini, iaitu maksima 30 orang tetamu di rumah persendirian, tidak termasuk tuan rumah. Perkara ini telah diteliti semula dan diselaraskan dengan penilaian risiko semasa seperti berikut. Pengendalian acara sambutan Hari Raya Aidilfitri di rumah-rumah persendirian adalah dibenarkan bagi ahli keluarga terdekat pada kapasiti maksima 30 orang di dalam rumah
dan maksima 200 orang bagi acara yang diadakan di kawasan luar rumah, tidak termasuk tuan rumah. Had jumlah keramaian bagi acara yang diadakan di dewan-dewan adalah dikekalkan kepada maksima seramai 300 orang. Seperti yang telah diumumkan sebelum ini, orang ramai adalah diingatkan untuk membuat ujian antigen rapid test ART sebelum meninggalkan rumah, untuk berkunjung ke rumah-rumah ahli keluarga, memakai sungkup muka kecuali semasa makan atau minum, mengelakkan bersalam-salaman, serta berkunjungan secara berkumpulan, di samping sentiasa berhati-hati dan hendaklah berada di rumah jika berasa kurang sihat. Sementara itu, garis panduan pemakaian sungkup muka adalah juga dikemas kini. Orang ramai adalah masih dikehendaki untuk memakai sungkup muka semasa berada dalam bangunan awam, indoor, dan penggunaan sungkup muka di luar bangunan, outdoor, adalah digalakkan, terutamanya jika berada di tempat-tempat yang sesak dan dalam satu perkumpulan orang yang ramai. Pengemaskinian garis panduan ini adalah mengambil kira keadaan jangkitan harian COVID-19 yang rendah, lagi stabil, serta peningkatan kadar vaksinasi yang tinggi di kalangan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Dalam keadaan jangkitan wabak COVID-19 yang semakin terkawal, pengembalian semula had perkumpulan ramai kepada tahap sebelum berlakunya gelombang ketiga dahulu diharapkan akan dapat membolehkan kita meraihkan sambutan Hari Raya Aidilfitri dengan lebih selesa dan selamat. Orang ramai adalah diingatkan untuk terus mematuhi prosedur operasi standard atau Standard Operating Procedures (SOPs) dan protokol-protokol kesihatan yang dikeluarkan. Bagi sebarang maklumat lanjut dan terperinci, bolehlah melayari laman sesawang Jabatan Perdana Menteri di alamat www.gpm.gov.bn. 33 anak yatim warga Kementerian Hal Ehwal Agama menerima sumbangan pagi tadi. Majlis penyerahannya diadakan di kementerian berkenaan. Sumbangan diserahkan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis bertujuan meringankan beban mereka yang memerlukan dan menanamkan nilai-nilai murni melalui kerja-kerja amal. Bersempena kedatangan bulan Syawal yang akan menjelang tiba, Jabatan Perdana Menteri melaksanakan satu aktiviti amal dengan memberikan sumbangan berupa makanan asasi dan barang keperluan lain kepada beberapa buah keluarga penerima bantuan yang dikenal pasti di daerah Temburong dan daerah Brunei dan Muara pagi tadi. Penyerahan sumbangan disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Pada tahun ini, 25 buah keluarga yang telah dikenal pasti dari keempat-empat daerah menerima sumbangan. Di negara Brunei Darussalam dalam tempoh 9 tahun kebelakangan, sebanyak 68 kematian berkaitan kerja telah direkodkan dan majoriti daripadanya berlaku dalam industri pembinaan. Walaupun secara statistik kematian berkaitan kerja menurun, namun ia masih tidak boleh diterima kerana setiap nyawa yang hilang adalah terlalu banyak. Berucap pada pelancaran eShena, sebuah portal pendaftaran dalam talian bersempena Hari Sedunia untuk Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja 2022,
Pagi tadi, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Matsuni bin Haji Muhammad Hussein, Menteri Tenaga selaku Menteri yang bertanggungjawab bagi Autoriti Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar Kebangsaan SHENA juga berkata semua tempat kerja dan industri perlu sentiasa berwaspada dan membuat penelitian yang lebih rapi bagi mengelak kejadian yang tidak diingini dan perlu mengambil maklum bahawa ia adalah tugas besar yang perlu ditangani dan SHENA memerlukan sokongan daripada semua pihak. Issues of personal and process safety such as exposure to dangerous tools and machinery, toxic chemicals, noise, repetitive, monotonous work and operation of major plants and facilities remain a serious threat to the safety of workers. The impact of a typical work arrangements, including irregular working time or shifts and working from home, and shortage of resources due to various restrictions, are posing new challenges. SHENA diperkenalkan bagi membolehkan pihak berkepentingan untuk memohon bagi pendaftaran pegawai keselamatan dan kesihatan tempat kerja, pekerja radiasi dan pelesenan kepada masa yang sesuai. Hari Sedunia untuk Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja disambut pada setiap 28 April. Tema sambutan tahun ini, Act Together to Build a Positive Safety and Health Culture. Juga hadir Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan selaku pengerusi Lembaga Pengarah SHENA. Juga bersempena Hari Sedunia untuk Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja, Autoriti Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar Kebangsaan SHENA petang tadi menganjurkan Majlis Doa Selamat dan Kesyukuran. Majlis berlangsung di Masjid Suri Seri Begawan Raja Pangeran Anak Damit, Kampung Manggis, Madang. Hadir Datuk Seri Paduka Arkitek Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan yang juga pengerusi Lembaga Pengarah SHENA. Majlis bermula dengan sembahyang fardu Zuhur berjemaah dan diselajurkan dengan penyerahan sumbangan kepada 16 keluarga yang terpilih. Khatam Al-Quran bersempena bulan Ramadan terus diadakan oleh pelbagai pihak di negara ini. Petang tadi, Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis Khatam Al-Quran diselajurkan dengan solat sunat hajat dan doa kesyukuran sempena Hari Sedunia untuk Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja yang disambut setiap 28 April. Majlis Kelolaan bersama Jabatan Pentadbiran dan Kewangan dan Jabatan Kemajuan Jabatan Kerja Raya itu berlangsung di Masjid Kampung Kilanas. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Majlis dimulakan dengan sembahyang fardu Zuhur berjemaah dan sunat hajat serta doa kesyukuran. Majlis diselajurkan dengan khatam Al-Quran. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan serta jabatan-jabatan di bawahnya pagi tadi turut mengadakan Majlis Bertadarus Al-Quran serta Majlis Kasih Ramadan Pusat Pembangunan Belia. Hadir Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molong Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Mahkamah-Mahkamah Syariah Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri pagi tadi juga mengadakan majlis penutupan Tadarus Al-Quran. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i. Majlis Tadarus sempena bulan Ramadan juga diadakan oleh pelbagai pihak di negara ini bagi sama-sama meraih pahala dalam bulan yang penuh keberkatan ini selain memupuk rasa semangat istiqamah dalam aktiviti keagamaan. Petang tadi, Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat melalui Badan Kebajikan dan Sukan juga mengadakan Majlis Khatam Al-Quran.
Hadir yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Pekerjaya Datuk Paduka Awang Haji Judin bin Haji Asar, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Juru Tulis Majlis Mesyuarat. Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei Darussalam melalui Jawatan Kuasa Takmir Surau berkenaan juga mengadakan majlis yang sama. Hadir Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Petang tadi, syarikat penerbangan di Raja Brunei mengadakan Majlis Khatam Al-Quran. Majlis yang dikendalikan oleh Jawatan Kuasa Hal Ehwal Ugama RB itu berlangsung di Masjid Kampung Penabai Daerah Tutong. Hadir Awang Ajman bin Haji Maludin, Timbalan Setiausaha Tetap Wawasan Kewangan dan Kabinet di Jabatan Perdana Menteri. Petang tadi, Pusat Serantau Semio Voktek melalui Jawatan Kuasa Musala Ar-Raudah Semio Voktek juga mengadakan majlis yang sama. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Awang Alias bin Haji Abu Bakar, Pengarah Pusat Serantau Semio Voktek. Bagi memperingati ulang tahun perkhidmatan Radio Brunei ke-65, Radio Television Brunei RTB pagi tadi menganjurkan Majlis Khatam Al-Quran. Hadir Awang Haji Azman bin Haji Abdul Rahim, Pemangku Pengarah RTB. Majlis yang sama juga diadakan di Masjid Al-Amira Al-Hajah Mariam, Kampung Jerudong petang kemarin. Bacaan surah Al-Fatihah diketuai oleh yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Lela Pahlawan Major General Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Muhammad Jaafar bin Haji Abdul Aziz, Penasihat Jawatan Kuasa Takmir Masjid berkenaan. Kementerian Hal Ehwal Ugama pagi tadi juga mengadakan Majlis Khatam Al-Quran bagi pegawai dan kaki tangan wanita kementerian berkenaan. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Datin Hajah Nahriyah binti Haji Awang Asbi, isteri yang berhormat Menteri Hal Ehwal Ugama. Pertandingan keusahawanan BIMYAGA yang diadakan pada 21 April lalu berakhir dengan penyampaian hadiah kepada para pemenang pagi tadi. Majlis diadakan di Sekolah Penerbangan Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE, Kampus Sultan Saiful Rijal. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Juara disandang oleh gamification dengan produk permainan papan pendidikan yang berperanan membantu para pelajar berumur 12 tahun ke atas yang berdepan dengan kesukaran belajar. Pertandingan bertujuan memberi inspirasi dan menyokong usahawan tempatan. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPEM mengadakan Majlis Penyerahan Bantuan Kewangan Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui peruntukan JAPEM kepada beberapa keluarga yang ditimpa musibah baru-baru ini. Penyerahannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Major General Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis berlangsung di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Sempena sambutan Hari Bomba ke-62 tahun, Jabatan Bomba dan Penyelaman mengadakan majlis tahlil bagi almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khariwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damin dan almarhum Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis bertempat di Kubah Makam Diraja. Hadir Awang Muhammad Amir Hairil bin Awang Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Keselamatan, Kesejahteraan dan Undang-Undang Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Lebih 150 anggota terdiri daripada pegawai-pegawai kanan, pegawai-pegawai anggota serta kaki tangan Jabatan Bomba dan Penyelaman menyertainya.
Kementerian Kesihatan menerima sumbangan sejumlah RM5,167 daripada syarikat takaful Brunei Darussalam Sdn Berhad sebagai sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat bagi membantu pihak kerajaan khususnya Kementerian Kesihatan dalam sama-sama menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini. Sumbangan merupakan hasil kutipan melalui sistem aplikasi telefon bimbit Takaful Brunei. Sumbangan diterima oleh Awang Haji Kamarul Azam bin Haji Muhammad, Pemangku Pengarah Pentadbiran Kewangan Kementerian Kesihatan. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi dengan kerjasama Jabatan Perbendaraan mula menggunakan One Common Billing System OCBS mulai 11 April 2022. Penggunaan OCBS tersebut adalah bagi penerimaan pembayaran ke atas bil dan perkhidmatan-perkhidmatan JPES seperti pembayaran denda dan kompaun, akta kawalan harga penggal 142, pembayaran sewa bangunan, pembayaran balik skim pinjaman, Lembaga Kemajuan Ekonomi LKE dan pembelian buku-buku terbitan JPES. Bagi mengakses OCBS, layari portal ocbs.mofi.gov.bn. Bagi sebarang pertanyaan, hubungi talian 22333444 sambungan 240 atau email kepada finance@jpes.gov.bn. Berikutan penutupan sepenuhnya bangunan letak kereta bertingkat yang menempatkan terminal bas Bandar Seri Begawan, tempat perhentian-perhentian bas baharu akan mula beroperasi di kawasan Jalan Kianggih dan Jalan MacArthur mulai hari Isnin 9 Mei 2022. Jabatan Pengangkutan Darat JPD, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dalam siaran akhbarnya memaklumkan waktu operasi perkhidmatan berkenaan adalah setiap hari bermula pukul 6 pagi hingga 8 malam mengikut laluan-laluan yang ditetapkan. Kemudahan perhentian bas awam yang baharu hanya untuk perkhidmatan mengambil dan menurunkan penumpang. Orang ramai diingatkan supaya sentiasa mengutamakan keselamatan semasa berada di perhentian-perhentian bas. Sebarang pertanyaan hubungi JPD melalui talian 2451980 atau WhatsApp 7181 talian Darussalam 123 atau email ke info_ltd@jpd.gov.bn. Sebuah syarikat dikenakan kompaun RM200 kerana menyalahi akta kesalahan kecil penggal 30 bab 12-1-D iaitu meninggalkan dan melonggok bahan binaan tanpa kebenaran secara sembarangan di tempat awam. Kompaun dikeluarkan semasa pemantauan di Buan di kawasan di bawah kawalan Jabatan Daerah Belain. Syarikat terbabit diberi tempoh 7 hari untuk menjelaskan denda tersebut. Kegagalan berbuat demikian akan dihadapkan ke mahkamah dan didenda RM1,000 bagi kesalahan pertama dan RM3,000 dan penjara tidak lebih 3 bulan bagi kesalahan kedua dan seterusnya. Seorang lelaki warga negara asing dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Kuala Belait atas 2 pertuduhan di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Eksais 2006 bagi kesalahan memiliki barang tegahan rokok. Basroni, warga negara Indonesia berumur 54 tahun, mengaku bersalah memiliki 3 karton dan 15 paket rokok beserta wang tunai hasil penjualan rokok bagi tuduhan pertama dan 38 karton rokok bagi tuduhan kedua. Tertuduh dijatuhi hukuman denda RM5,000 atau 5 bulan penjara bagi kesalahan pertama dan RM34,000 atau 14 bulan penjara bagi kesalahan kedua. Tertuduh gagal membayar denda dan diarahkan untuk menjalani pemenjaraan bagi kedua-dua tuduhan bermula hari ini. Semua barang yang terlibat dirampas untuk dimusnahkan, manakala wang tunai hasil penjualan rokok dirampas untuk diserahkan ke kerajaan.
Seorang perempuan warga negara asing dilaporkan lari daripada majikan. Atikah binti Suparman Mustarim, warga negara Indonesia berumur 50 tahun dan memegang pasport bilangan B9236-153. Sehubungan itu, pasukan polis Diraja Brunei memohon kerjasama orang ramai untuk menyalurkan sebarang maklumat mengenainya ke Balai Polis Tutong di talian 4221206 atau talian kecemasan polis 993 atau mana-mana balai polis yang berdekatan.